Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah binti Muhammad Rum, 17 DHF 21F2057. Nama saya Nurin Najah binti Oman, 17 DHF 21F2075. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Tasha Balkis binti Muhammad Zahid. Nombor matrik 17 DHF 21F2007. Nama saya Nurul Izzah binti Khairul Johari, nombor matrik 17 DHF 21F2005. Kami ingin membentangkan tentang etika dan peradaban di Tanah Melayu pada masa pasca kolonial. Pasca kolonial ni dia adalah gabungan daripada pra-kolonial dengan kolonial. Kalau pra-kolonial ni dia digelar tradisional. Dia tradisional. Kalau kolonial dia adalah modern. Jadi kalau pra-kolonial ni dia terdiri daripada adat istiadat dan adat resam. Kalau kolonial, etika, etos, etiket. Tapi kalau pasca kolonial dia ada semua. Adat istiadat, adat resam, etika, etos, etiket. Zaman pasca kolonial ni merupakan zaman era moden, dan masyarakat di zaman ini telah pun terima ataupun telah pun menerima variasi dan percampuran versi etika ataupun nilai-nilai prinsip moral, nilai-nilai akhlak dalam cara langsung ataupun teknologi. Zaman ini juga wujud etika ataupun wujud nilai-nilai akhlak, nilai-nilai prinsip moral yang bercampur bau dan boleh membuatkan kerisauan antara masyarakat-masyarakat, seperti budi pekerti, seperti tingkah laku budi bahasa yang tidak elok, yang boleh menyebabkan kegagalan bagi mempelajari atau menghayati etika dan peradaban ni dalam negara. Jadi pada zaman ni juga telah wujudnya etika moden, antaranya adat resam, adat istiadat, etika, etos dan etiket. Adab membawa maksud budi pekerti yang halus, tingkah laku yang baik atau budi bahasa. Beradab bermaksud baik budi bahasanya dan sopan. Contohnya, orang yang beradab tidak akan meninggikan suara kepada kedua ibu bapanya apabila sedang berkomunikasi. Beradab menunjukkan kita sebenarnya telah maju kerana kita mengamalkan adab yang baik. Adat resam, adat yang menjadi kebiasaan atau kebudayaan kepada sesuatu kaum. Contohnya, adat resam orang Melayu ialah perkahwinan. Bermula dari mersik, bertunang, kemudian majlis perkahwinan. Adat istiadat, bahasa kamus pelajar edisi kedua, berbagai-bagai adat yang diikut. Berbagai-bagai adat dan kebiasaan majlis rasmi untuk menyambut sesuatu peristiwa seperti perkamalan, perkahwinan dan lain-lain. Berbagai-bagai adat peraturan yang dituruti. Etika. Etika bermaksud daripada bahasa ialah prinsip, moral atau nilai-nilai akhlak, adat, sopan santun dan sebagainya. Sosiologi ialah satu standard menyeluruh mengenai benar atau salah yang menjelaskan apa yang sebenarnya perlu dilakukan oleh manusia dalam konteks apa yang benar, tanggungjawab, manfaat kepada masyarakat atau sifat baik. Etos. Etos dari segi bahasa bermaksud sifat ciri sesuatu bangsa, budaya, era dan lain-lain. Dari segi sosiologi ialah usaha membangunkan bangsa berdasarkan latar individu, keluarga dan komuniti berbagai serta berbeza sejarah etnik, bahasa, agama, budaya dan latar geografi, melebihi kesepakatan ciri asas negara atau bangsa.
Etiket. Etiket bermaksud adalah adat dan peraturan bukan kesopanan, terutamanya dalam kehidupan sosial atau dalam profesi tertentu. Susun masa etika dan peradaban pasca kolonial. Yang pertama, Malaysia dilanda penjajah akibat kelemahan umat Islam sendiri. Yang kedua, didajah selama 500 tahun, tempoh masa yang agak lama, iaitu penjajahannya ialah Portugis, Belanda, Jepun, Siam dan British. Yang ketiga, dengan kesan penjajah ini berakar umbi yang mendalam, iaitu dari segi cara percakapan, budaya dan warisan. Yang keempat, walaupun telah merdeka, nilai warisan kolonial masih cuba dikekalkan dengan alasan modernisasi. Susun masa etika dan peradaban pasca kolonial. Penjajah memperkenalkan dasar pemisahan pemerintahan state dan agama Koch, asas moderniti. Kejayaan pertama penjajah berjaya menerapkan kerangka pemikiran sekularisme dalam pemikiran masyarakat Melayu, diterap secara sistem pentadbiran dan pendidikan di tanah Melayu. Mereka mengajar worldview barat soal-soal matlamat hidup. Penjajah juga turut memperkenalkan dasar pemisahan pemerintahan state dan agama Koch sebagai asas kepada moderniti. Kejayaan pertama penjajah ialah apabila berjaya menerapkan kerangka pemikiran sekulisme dalam pemikiran masyarakat Melayu. Ianya diterapkan melalui sistem pentadbiran dan pendidikan di tanah Melayu. Mereka mengajar tentang worldview barat dalam soal-soal matlamat hidup, apa yang penting, bagaimana pengurusan secara penyelesaian masalah, dan terpenting sekali mereka menolak semua worldview secara hidup dan paradigma pemikiran Melayu antara worldview yang dirancang oleh penjajah. Pada era pasca kolonial, kerajaan telah menjalankan strategi penyusunan semula masyarakat untuk menyelesaikan kedudukan yang tidak seimbang dari segi penguasaan ekonomi dalam kalangan kaum dan menggalakkan kemajuan ekonomi semua golongan masyarakat agar jurang perbezaan antara masyarakat dapat dihapuskan. Ini bermaksud kerajaan telah menjalankan strategi penyusunan ekonomi antara kaum selepas penjajahan pada tahun 70-an, iaitu selepas kemerdekaan. Selepas berakhirnya penjajahan itu, ekonomi pada masa itu masih belum maju. Kerajaan tidak mahu kaum lain mendominasi, maka kerajaan mewujudkan dasar ekonomi baru. Kesimpulan daripada apa yang kami dapat, apa yang kami terangkan, kami dapat mengetahui ataupun mendapat tahu yang etika ni ataupun dan adab adalah penting dalam diri manusia, dalam diri kita. Walaupun di zaman mana yang kita ada ataupun zaman tu kita tak hidup, tapi kita boleh tahu, kita belajar tentang etika dan adab pada zaman itu dan juga zaman kini. Jadi zaman kolonial ni adalah zaman yang digabungkan tradisional dan moden, cara hidup tradisional dan cara hidup moden. Zaman pasca kolonial ni dia telah menggabungkan tradisional dan moden, tapi etika dan adab mereka masih kekal, masih dikekalkan yang dari zaman sebelumnya. Masih kekalkan etika dan adab yang dari zaman sebelumnya sehingga zaman yang kini, sehingga zaman pasca kolonial dan sehingga zaman kini. Jadi itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.